Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5. Okey, kelas Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini kita akan belajar unit 10 iaitu memupuk perpaduan. Tajuk yang kita akan belajar semarak perpaduan kemahiran membaca. Jadi murid-murid boleh buka muka surat 76 dan 77 untuk Bahasa Melayu, dan murid-murid akan jumpa tajuk dia adalah semarak perpaduan. Baik, untuk di muka surat 76 untuk membaca semarak perpaduan. Jadi aktiviti hari ini adalah membaca dan kita akan selesaikan sedikit peta minda atau rajah pokok untuk menyelesaikan untuk melengkapkan maklumat yang kita dapat melalui pembacaan. Jadi hari ini kita akan membaca rencana. Jadi murid-murid boleh mengikuti cara cikgu membaca rencana. Untuk bacaan rencana adalah salah satu cara bacaan bukan sastra ya. Kita ada baca sajak, kita ada deklamasi sajak, bacaan pantun, bacaan puisi, deklamasi puisi semua tu kan. Tapi rencana adalah salah satu cara bacaan yang memerlukan intonasi yang sesuai. Jadi kita tidak boleh membaca sekadar membaca, tapi kita mesti meletakkan beberapa intonasi yang sesuai untuk menyampaikan rencana. Jadi murid-murid sudah buka muka surat 76, buku teks Bahasa Melayu tahun 5 ya. Okey. Boleh ikut bacaan cikgu, bersedia. Okey. Kita baca tajuk ya. Semarak perpaduan. Farisha sedang membaca rencana tentang aktiviti yang dapat menyemarakkan perpaduan antara kaum. Jadi, Farisha sedang membaca satu rencana tentang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti dapat semarakkan perpaduan antara kaum. Dan untuk makluman murid dan perhatian murid, bolehlah sediakan pensil untuk tandakan isi-isi penting yang kita dapati sepanjang pembacaan kita, yang untuk kita lengkapkan carta pokok kita nanti ya. Boleh murid-murid? Okey. Jadi dengar cikgu baca dan murid-murid boleh ikut apa yang cikgu baca dan cara cikgu baca. Rencana. Semarakkan detik perpaduan. Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menyemarakkan perpaduan sekaligus mewujudkan keharmonian. Hubungan kekeluargaan yang erat asas pemupukan perpaduan dalam masyarakat. Peranan ibu bapa mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain dapat melahirkan keharmonian. Semangat persaudaraan dalam pergaulan harian perlu dididik sejak kecil. Melentur buluh biarlah waktu rebungnya. Seterusnya, institusi pendidikan juga berperanan untuk menyemarakkan perpaduan. Murid-murid perlu didedahkan dengan sistem pendidikan yang dapat menjamin hubungan yang utuh. Mereka perlu dididik dengan sifat toleransi dan saling bekerjasama dalam pelbagai aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum. Pergaulan mesra antara murid berbilang kaum ini asas kehidupan bermasyarakat yang harmoni. Di samping itu, anak-anak perlu digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan kaum. Situasi itu dapat diamalkan apabila mereka saling mengunjungi majlis sambutan perayaan. Dalam kelompok masyarakat pula, mereka dapat berkomunikasi dalam aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial penduduk yang menjamin kerjasama antara kaum.
Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam memupuk nilai perpaduan dalam kehidupan. Dengan bersemangat kekitaan, perpaduan akan terus subur. Jadi itu adalah rencana yang dibaca oleh siapa tadi? Okey. Seterusnya yang dibaca oleh Farisha tadi. Seterusnya, Farisha juga dicadangkan oleh ayahnya, Encik Farid, agar membaca imbasan sejarah tentang semarak perpaduan. Jadi, ayah Farisha ni, Encik Farid, dia beritahu Farisha, nah, bacalah lagi satu berkaitan dengan sejarah, hargailah perjuangan pemimpin terdahulu. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang berjuang dalam kemerdekaan negara. Jadi kita baca sekali lagi, ini juga salah satu rencana. Hargai perjuangan pemimpin terdahulu. Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Viti Sambatan antara tokoh yang dijulang sebagai arkitek yang membina jabatan perpaduan yang diwariskan kepada kita. Kejayaan mereka menyatupadukan pelbagai kaum di tanah Melayu, memenuhi syarat penting bagi memperolehi kemerdekaan. Wawasan seorang negarawan. Ini adalah ucapan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sempena ulang tahun ke-10 kemerdekaan negara pada 12 Ogos 1967. Apa yang Tunku Abdul Rahman cakap? Saya ingin melihat rakyat Malaysia berasa megah atas kejayaan yang dicapai oleh negara ini, serta yakin berapa banyak lagi kejayaan akan dicapai hasil semangat hidup persaudaraan antara satu sama lain. Ini adalah kata-kata Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okey, bagus. Mungkin ada jawab. Alhamdulillah, bagus. Kita tahu ini adalah berkaitan dengan sejarah. Jadi, cikgu cakap tadi, kita perlu menyingkapkan carta pokok, carta alif yang berada di bahagian bawah muka surat 77. Jadi, murid-murid boleh rujuk di sana dan rujuk teks yang telah kita baca tadi. Langkah menyemarakkan perpaduan. Jadi, rencana kita baca tadi ada langkah-langkah untuk semarakkan perpaduan. Ada 3 komponen utama, iaitu dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Ini telah disusun mengikut perenggan-perenggan. Perenggan kedua, ketiga dan keempat untuk memudahkan murid mencari. Dan murid-murid boleh menggunakan pensil untuk menggaris jawapan. Ingat, guna pensil, jangan pen sebab pen tidak boleh padam. Guna pensil dan garis sekadarnya sahaja. Jangan terlampau ditekan kerana akan meninggalkan bekas. Tapi seadanya supaya murid dapat ambil maklum dan boleh menyalin dalam buku latihan. Okey. Langkah menyemarakkan perpaduan. Yang pertama, keluarga. Okey. Apa langkah-langkah yang dapat menyemarakkan perpaduan dari kategori keluarga? Apa yang peranan keluarga ini untuk menyemarakkan perpaduan? Berdasarkan rencana kita baca tadi, yang pertama, hubungan kekeluargaan yang erat. Maksud dia saling mengeratkan hubungan silaturahim, sentiasa bekerjasama antara adik-beradik, ibu bapa, tak ada gaduh-gaduh. Jadi saling tolong-menolong. Itu maksudnya hubungan kekeluargaan yang erat. Seterusnya, ibu bapa mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain. Ini pun langkah untuk menyemarakkan perpaduan. Apa menyemarakkan ni? Supaya murid faham, itu menyuburkan ataupun menyemarakkan perpaduan. Jadi, ibu bapa mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain. Jadi, ibu bapa berperanan untuk mendidik anak-anak untuk menghormati amalan-amalan kaum lain. Sebab dia dalam Malaysia, negara kita, Malaysia yang tercinta, ada pelbagai kaum, bangsa dan suku. Jadi, kita perlu menghormati semua orang. Seterusnya,
Semangat persaudaraan dalam pergaulan harian perlu dididik sejak kecil. Jadi sejak kecil juga peranan ibu bapa dalam keluarga untuk menerapkan semangat persaudaraan dalam pergaulan harian. Maknanya dalam pergaulan harian mungkin anak-anak kita ataupun adik-adik kita, abang-abang kita, kakak-kakak semua ada kawan yang berlainan bangsa, agama. Semangat persaudaraan atas semangat persaudaraan satu Malaysia lah. Kita bersaudara dalam satu negara, warga negara Malaysia. Ini dari segi keluarga. Tengok sekolah. Yang sekolah cikgu kata murid-murid boleh tengok kepada perenggan yang ketiga. Yang perenggan ketiga ya, rujuk di sana. Okay, kita rujuk perenggan ketiga iaitu berkaitan dengan sekolah. Apa peranan sekolah untuk menyemarakkan perpaduan? Yang pertama, murid-murid didedahkan dengan sistem pendidikan yang dapat menjamin hubungannya utuh. Maksudnya murid-murid akan belajar, akan diajar dan diletakkan dalam sosial perpaduan. Ada murid yang bercampur kelasnya dengan bangsa lain, kaum lain, agama lain. Ada murid yang bekerjasama dengan kawan-kawan berlainan kelas dalam aktiviti kurikulum semua itulah. Jadi sistem pendidikan dibentuk untuk menjamin hubungan yang utuh. Seterusnya kita ada murid-murid dididik dengan sifat toleransi dan bekerjasama dalam pelbagai aktiviti. Toleransi, murid-murid kena faham toleransi adalah sifat bertolak ansur. Maksud tolak ansur ialah tidak semestinya kita betul dan tidak semestinya orang lain salah. Jadi kita boleh terima pandangan, terima pendapat dan kita juga boleh menyuarakan pendapat. Jangan bersikap memulaukan kawan. Jadi boleh bertolak ansur selagi mana mencapai tujuan yang sama. Seterusnya, mewujudkan pergaulan mesra antara murid berbilang kaum. Ini jugalah peranan-peranan di sekolah. Jadi peranan pihak sekolah, ini adalah peranan pihak sekolah untuk menyemarakkan perpaduan. Yang terakhir, masyarakat. Masyarakat ini community, iaitu community kita ada jiran-jiran. Siapa jiran kita? Dalam Islam, jiran kita telah ditetapkan yang dianjurkan ialah 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 di atas dan 40 di bawah. Maksudnya satu kampung tu adalah jiran-jiran kita walaupun jauh, dan jiran-jiran dalam bahasa yang lebih gramatis, community ataupun masyarakat. Jadi apa peranan masyarakat? Anak-anak digalakkan berkomunikasi dengan jiran berlainan kaum. Jika kita ada jiran yang kaum lain daripada kaum kita, berkomunikasilah, bercakaplah, kita galak-galakkan anak-anak. Maksud dia macam tu, supaya tidak dipanggil sombong dan dapat memupuk semangat kejiranan. Seterusnya, saling mengunjungi majlis sambutan perayaan. Maksudnya jika kita orang Islam, kita ada sambutan hari raya, Aidilfitri, Aidiladha, dan Cina, orang Cina dia ada sambutan tahun baru Cina. India ada sambutan Deepavali. Jadi boleh mengunjungi untuk menyemarakkan perpaduan antara kaum. Yang terakhir, berkomunikasi dalam aktiviti gotong royong dan sosial. Maksudnya bila ada aktiviti gotong royong dan aktiviti-aktiviti sosial lain seperti bersukan, berkomunikasi, sentiasa berhubung. Janganlah kita sombong dan kita rasa kita yang betul. Okey. Jadi habis untuk pembelajaran minggu ini. Jadi selamat belajar. Terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.